Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrawatir riyaqil akhyar wa miftah babil yasas sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashr bi ayatina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, dan juga selepas kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat dengan niat i'tikaf, kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan dengan keberkatan majlis ilmu Allah mengangkat segala musibah dan bala yang kita alami sekarang ini, dan juga mudah-mudahan dengan berkat keberkatan majlis ilmu Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik zahir dan batin. Begitu juga memberikan rezeki yang baik zahir dan batin kepada kita dengan keberkatan majlis ilmu ini insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi bersabda iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Dalam hadis Nabi mengatakan, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah dan nikmatilah taman-taman syurga tersebut. Lalu ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, al-masajid, yakni masjid. Jadi masjid itu adalah taman syurga. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, majalisul ilm, majlis ilmu juga disebut sebagai taman syurga. Dan dalam riwayat yang lain disebut juga adalah majlis zikir, juga disebut sebagai majlis ilmu, disebut sebagai taman syurga. Jadi mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita layaklah untuk masuk ke syurga Allah, kerana majlis ilmu ini adalah taman syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, jadi pada 2 minggu yang lalu kita telah sebutkan tentang, daripada kitab Bidayatul Hidayah ini kita telah sebutkan tentang cara kita nak beristinja, cara kita nak qada hajat, dan juga cara nak beristinja. Kata Imam Al-Ghazali, dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerap atau mencuci dan mengeringkan najis, bagaimana kita telah sebutkan pada 2 minggu yang lalu, iaitu syarat apabila ketiadaan air ataupun ada air, kita boleh menggunakan batu. Syaratnya adalah 3 biji batu dengan jumlah yang ganjil, yang mana batu tersebut dapat menyerap ataupun mencuci ataupun mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ataupun menyebar ke tempat lain. Muka surat 17. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Maksudnya menggunakan sebiji batu yang agak besar yang dapat digunakan 3 penjuru daripada batu tersebut boleh, walaupun hanya sebiji batu. Tetapi kalau batu itu kecil, maka perlu kepada 3 biji batu. 3 biji batu. Maknanya kalau batu itu besar, boleh digunakan pada 3 permukaan yang ada pada batu tersebut, maka dengan sebiji batu itu sudah mencukupi. Tapi kalau batu itu kecil, kena cari juga
bagi cukup 3 biji batu. Kalau dengan 3 biji batu itu tidak memadai untuk membersihkan najis yang ada pada tempat keluar najis, maka boleh ditambah batu tersebut menjadi jumlah yang ganjil. Maknanya kalau 3 tak cukup, bagi jadi 5 misalnya. Tak cukup 5, bagi jadi 7. Begitulah seterusnya dengan jumlah yang ganjil. Tapi kalau memadai dengan 1 tadi, cukup dengan 1 sahaja. Dan jikalau belum hasil bersih, dan jikalau tidak bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji batu, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Itu kalau tak cukup 3, boleh guna 5, boleh guna 7 atau jumlah yang ganjil. Sehinggalah tempat keluar najis tu bersih. Tempat keluar najis yang kita sebutkan sebelum ni ada 3 kan. Ada 3 tempat keluar najis, sehingga tempat keluar najis tu bersih daripada najis. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Sunat bilangan batu itu dibuat dengan jumlah ganjil, dijadikan jumlah itu adalah jumlah yang ganjil. Sunat dengan jumlah yang ganjil. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Jadi menyucikan tempat keluar najis yang 3 itu hukumnya wajib. Maknanya wajib pastikan 3 tempat keluar najis itu bersih daripada sebarang najis, baik mana najis kecil ataupun najis besar. Pastikan dia bersih, itu wajib hukumnya. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Ketika mana kita beristinja itu, pastikan kita beristinja dengan tangan kiri. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Beristinja itu adalah dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Dalam hadis ada satu riwayat menyebutkan ketika mana turun ayat ataupun firman Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surah At-Taubah ayat 108 Allah berfirman, di dalamnya ada orang-orang yang sedang menyucikan diri dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Apabila turun firman Allah ini, ayat surah At-Taubah ini, ayat 108, Rasulullah bertanya kepada penduduk Quba. Rasulullah bertanya kepada penduduk Quba, Inna Allah Ta'ala qad asna alaikum fit tuhur fama huwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuji penduduk Quba dalam hal bersuci, apakah itu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami bersuci ataupun beristinja daripada kotoran najis dengan menggunakan air. Qalu inna nastanji bil ma'i. Bila penduduk Quba menyucikan najis dengan menggunakan air, pada permulaannya apabila ada air, mereka menyucikan dengan air, maka turunlah ayat Quran surah At-Taubah ayat 108 tadi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada penduduk Quba, dengan apa kamu cuci najis? Mereka pun menjawab dengan air. Hal ini kerana sebelum pada itu Rasulullah pernah bersabda kepada mereka, ini penduduk Quba, iza ata ahadukumul qala falyastanji bisalasati ahjarin. Ini yang kita nak sebut tentang dalil 3 biji batu tu. Kerana sebelum turun ayat itu, Rasulullah pernah bersabda kepada penduduk Quba, apabila salah seorang daripada kamu mendatangi tempat buang air, iaitu tandaslah, hendaklah dia beristinja dengan menggunakan 3 biji batu, bisalah sati ahjarin. Hendaklah dia menggunakan 3 biji batu. Wa hakaza kanal istinjaa fil ibtida. Karena inilah permulaan istinja pada awalnya. Awalnya istinja tu dengan menggunakan
3 biji batu. Kemudian apabila penduduk Khubab menggunakan air, Allah turunkan firman tadi, dan Rasulullah bertanya kepada penduduk Khubab, kamu cuci najis ni menggunakan apa? Maka menyebut menggunakan air. Dengan sebab itu dalam hukum ada menggunakan batu dan juga menggunakan air. Jadi mereka menggunakan air itu maksudnya setelah mana mereka menggunakan batu, kan yang sempurna adalah menggunakan batu kemudian menggunakan air. Tapi kalau sudah menggunakan air, tidak lagi perlu kepada batu tadi. Jadi yang kita sebutkan sebelum ni menggunakan batu tu apabila ketiadaan air. Yang afdalnya adalah menggunakan air. Menggunakan air. Karena dengan menggunakan air itu dapat disucikan najis dengan sepenuhnya. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, apabila kita berstinja jangan menggunakan tangan kanan, adalah menggunakan tangan kiri. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Yaitu hendaklah engkau berdoa, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan, yakni seperti zina dan sebagainya. Itu selesai daripada istinja, daripada istinja. Jadi kita ingat ketika mana kita istinja itu, kita hendaklah menggunakan tangan kiri, kerana tangan kanan itu dimuliakan oleh Allah untuk perkara-perkara yang dituntut oleh syarak. Jadi menggunakan tangan kiri ketika mana istinja. Ketika mana nak basuh tempat najis, itu namanya istinja. Sebelum tu qada hajat, iaitu buang najis. Yang ini istinja ni adalah bersihkan kotoran pada tempat najis. Tempat yang tiga tu, tempat najis yang tiga itu. Jadi melalui doa ini, kata ulama, doa ini adalah untuk menyucikan hati kita daripada sifat munafik. Sifat munafik. Dan juga daripada i'tikad ataupun pegangan akidah yang salah. Yang salah. Ini doa dia untuk perlindungan diri kita daripada sifat munafik, daripada akidah yang salah. Akidah yang tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita minta doa supaya Allah pelihara kemaluan kita daripada kejahatan ataupun perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji yang hasil daripada kemaluan tu, sama ada kemaluan depan ataupun belakang. Zina dan sebagainya lah. Zina dan sebagainya. Tu maknanya penting untuk kita baca doa ini selesai daripada istinja. Amalkan. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun. Setelah selesai, Imam Ghazali tak sebutlah sabun, tapi dalam kurungan itu adalah daripada pengarang, daripada penterjemah. Zaman dulu tak ada sabun. Jadi bila selesai daripada istinja, kan istinja tadi di tempat lapang. Jadi kena cari tanah ataupun dinding, gosok tangan tu. Kalau tak ada air, ada air guna air lah. Setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau membasuh akan tanganmu, tu basuh tu dengan air lah. Ataupun kita gunakan debu tanah tadi, ganti pada sabun lah. Kemudian dibasuh dengan air. Tapi kita sekarang dah ada sabun, guna sabun lah. Lepas tu dicuci dengan air. Ini adalah adab-adab ketika mana kita masuk ke dalam tandas untuk qada hajat dan juga untuk istinja.
Selain daripada itu, ada lagi adab dia ketika mana kita masuk ke dalam tandas, iaitu kita dilarang bercakap. Larang bercakap. Jangan pula seorang duduk jamban sebelah, seorang lagi duduk jamban sebelah bercakap. Sembang, tengah membuang sembang. Buruk perangai. Ataupun cakap telefon. Kan? Telefon, kejap, aku dalam tandas ni. Tak payahlah jawab telefon tu. Kan? Tak payahlah jawab, kejap lagi baru jawab. Dah lah jawab, bagi tahu pula dalam tandas. Kan? Buruk perangai. Jadi ada ke yang buat macam tu? Jangan buat perangai macam tu. Kan? Jadi jangan mengeluarkan suara, maknanya bercakap-cakap ketika dalam tandas. Bernyanyi ke apa ke, berlagu ke, jangan. Janganlah. Jangan keluarkan suara. Hukumnya adalah makruh. Sekalipun kata-kata tu bukan zikir, makruh. Kalau zikir haram lah. Jadi kalau masuk dalam tandas, walaupun tak qada hajat, misalnya nak basuh tangan sahaja atau apa-apalah, bukan nak qada hajat pun jangan bercakap. Jangan bercakap. Ni kena jagalah. Kena jaga. Tu adab dia ketika mana kita masuk dalam tandas. Kemudian kita masuk bab yang ketiga. Dah masuk bab ketiga, iaitu adab-adab berwuduk. Ni adab mengambil air sembahyang. Jadi lepas kita qada hajat tadi, kan wuduk kita dah terbatal. Walaupun bukan untuk sembahyang, kita perbaharuilah wuduk. Perbaharuilah wuduk. Dalam hadis disebutkan, orang yang sentiasa memperbarui wuduk selepas daripada wuduknya batal, walaupun bukan untuk sembahyang, ataupun wuduknya tidak batal tapi dia ambil wuduk semula, sebab wuduk yang tadi tu dah lama sangat, walaupun tak batal, ambil semula, perbaharui wuduk. Takdir katalah dia mati dalam keadaan dia masih berwuduk ataupun dalam keadaan berwuduk, dia mendapat pahala mati syahid. Ketika mana malaikat maut mengambil nyawa dia tu dalam keadaan berwuduk, maka dia dikira mendapat pahala mati syahid. Ini kelebihan orang yang sentiasa kekal dalam berwuduk. Orang yang sentiasa kekal dalam berwuduk, maknanya dia kekal dalam keadaan suci bersih. Dalam keadaan suci bersih. Ini kena amalkanlah. Mungkin agak susah, terutamanya bagi orang yang sentiasa buang angin ataupun sentiasa qada hajat. Tak apa, ambil. Perbaharui wuduk semula, walaupun bukan untuk sembahyang sekalipun, perbaharui wuduk. Itu sentiasa amalkanlah. Bab yang ketiga lah adab-adab berwuduk ataupun adab-adab mengambil air sembahyang. Nak sebut air wuduk boleh, nak sebut air sembahyang pun boleh. Itu air untuk kita gunakan untuk sembahyang. Apabila engkau selesai dari istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Jadi Imam Ghazali sebut di sini, adab-adab ini walaupun bukan wajib, sunat ini dapat pahala. Bila kita tak buat, kita rugi. Kalau kita tinggal saja. Maknanya mesti usaha untuk kita buat supaya kita dapat pahala. Lainlah kalau kita lupa. Lupa tu cerita lain. Ini kalau kita ingat, kita kena buat. Kita asak diri kita untuk buat bila kita ingat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apabila selesai pada istinja, jangan meninggalkan bersiwak. Bersiwak ni yang bersugi. Ni kayu sugi. Bersiwak ni adalah bersugi. Kalau kita sekarang ni berus gigi lah. Berus gigi yang ada kat rumah tu boleh kita guna, ataupun kita gunakan kayu arak untuk kita bersiwak. Dua-dua boleh guna. Zaman dulu tak adalah berus gigi macam sekarang, kan? Jadi Nabi guna miswak ataupun sugi daripada kayu arak. Yang Nabi pernah guna siwak ni ataupun miswak ni daripada kayu arak, ataupun daripada pohon pokok zaitun, ataupun daripada pelepah tamar. Nabi guna siwak ni sampai Nabi naik ke Sidratul Muntaha pun Nabi bawa siwak. Sentiasa ada dengan Nabi. Nabi nak wafat, sebelum wafat Nabi minta Sayyidatina Aisyah bagikan kayu siwak untuk Nabi bersugi sebelum wafat. Bahkan kayu siwak yang digunakan oleh Nabi sebelum Nabi wafat tu daripada pelepah tamar. Tu yang terakhir yang Nabi guna.
Sebab tu kata ulama, untuk orang yang sedang nazak, kalau ada orang sedang nazak, ambil kayu sugikan dia. Sugikan dia supaya roh mudah keluar daripada jasad dia. Kalau orang sedang nazak. Kan? Jadi kata Imam Ghazali, jangan tinggalkan siwak. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi sebut matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa masqatatun lisyaitani. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Allah, mendatangkan keredaan Allah, dan juga menyebabkan syaitan benci. Orang yang menggunakan kayu sugi, dia dapat faedah apa? Dapat bersihkan mulut dia daripada sebarang bau yang tidak enak dan sebagainya, dapat bersihkan mulut dia daripada kotoran makanan dan sebagainya. Kemudian mendatangkan Allah redha pada dia, kemudian menyebabkan syaitan benci. Ini kelebihan orang yang menggunakan kayu sugi ataupun bersiwak. Jadi tempat-tempat untuk menggunakan kayu sugi antaranya adalah lepas daripada kita selesai istinja. Sebelum kita ambil wuduk, kita bersugi terlebih dahulu. Ataupun ketika mana kita nak memulakan pengajian, nak baca Quran, nak berzikir, nak sembahyang, mula sembahyang. Itu semua adalah tempat-tempat kita disunatkan untuk bersugi. Karena dalam hadis Nabi sebut apa? Ketika mana nak solat ataupun ketika mana nak berwuduk, bersugi terlebih dahulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Ketika mana nak wuduk, bersiwak. Dan juga dalam hadis yang lain disebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Wa fi riwayatin ma'a kulli salatin. Sebelum kita nak solat, sebelum angkat takbiratul ihram tu, siwak terlebih dahulu. Dan lagi di antara kelebihan siwak itu, Nabi sebut salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Bersolat, bersembahyang dengan menggunakan siwak adalah lebih baik, lebih afdal daripada 70 kali solat, 70 kali sembahyang dengan tidak menggunakan siwak. Maksud di sini adalah kita guna sekali kita siwak waktu kita sembahyang itu lebih baik daripada 70 kali kita sembahyang yang tidak menggunakan kayu siwak. Itu kelebihan dia. Kelebihan selain daripada kelebihan yang disebutkan di atas lah. Itu kelebihan kita menggunakan kayu siwak. Dalam hadis yang lain disebutkan juga kelebihan bersiwak ni ada apa? As-siwaku mutahharatul lil fami. Siwak ni dapat membersihkan bau mulut. Wa mardatil lirabbi, mendatangkan keredaan Allah, dan juga apa? Wa majaddatul lil basar, iaitu dapat mencerahkan mata, menerangkan mata. Wa majaddatun lil basar. Bila kita menggunakan kayu sugi, faedah daripada guna kayu sugi ni dapat mencerahkan mata kita, mata kita. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan rakaatani bisiwakin afdalu min 70 rakaatan bila siwakin. 2 rakaat solat dengan menggunakan kayu siwak lebih afdal daripada 70 rakaat solat dengan tidak bersiwak. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Nabi rakaatun bisiwakin ta'dilu 70 rakaatan. 1 rakaat solat yang dilakukan dengan bersiwak sama menyamai dengan 70 rakaat solat. 1 rakaat solat dengan menggunakan kayu siwak menyamai 70 rakaat solat. Kalau 2 rakaat solat guna kayu siwak, maksudnya 140 rakaat solat, menyamai 140 rakaat 100 apa? Tu 70 rakaat solat itu kalau guna kayu sugi untuk 1 rakaat solat. Dan dalam riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki fi kulli salatin. Ini ketika mana nak solat. Dalam riwayat yang lain disebut ma'a kulli salatin.
Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Nabi tidak mau menyusahkan umat, maka tak diwajibkan bersiwak tiap kali sembahyang. Jadi sunat saja. Kalau wajib, jenuhlah kita nak buat, mana tinggal tu dosa. Dan sabda baginda Nabi SAW lagi, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak. Jadi Allah Ta'ala perintahkan aku untuk bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Jadi siwak ni Nabi tidak pernah tinggal daripada hidup Nabi sampailah Nabi wafat. Nabi naik ke Sidratul Muntaha pun ada kayu siwak tu dengan Nabi SAW. Sehingga nak wafat pun bersiwak lagi. Itu maknanya kelebihan daripada kita menggunakan kayu siwak. Ketika mana nak sembahyang, nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi menggunakan kayu siwak ni ataupun kayu sugi ni ada keadaan-keadaan dia. Ada keadaan yang hukumnya adalah wajib, ada keadaan yang hukumnya sunat dan sebagainya. Contohnya yang mana menyatakan contohnya seorang isteri yang diperintahkan oleh suami untuk bersiwak. Seorang isteri diperintahkan oleh suami dia untuk bersiwak. Maka wajib bagi isteri tadi untuk taat perintah suami tu. Sebab perintah suami tu wajib. Dia suruh isteri dia bersiwak sekarang, dia kena taat. Betul perintah suami, jadi hukumnya wajib. Begitu juga orang yang bernazar, dia bernazar untuk bersiwak, dia wajib tunaikan nazar dia. Kalau dia menazar, katakan setiap kali aku solat aku nazar untuk bersiwak, maka dia wajib untuk bersiwak tiap kali solat ataupun tiap kali wuduk kalau dia bernazar. Kalau tak bernazar tak wajiblah, jadi sunat. Ataupun menjadi wajib untuk bersiwak tu ketika ada sesuatu yang melekat pada gigi, makanan najis dan sebagainya. Pada ketika itu wajib menggunakan kayu siwak, menggunakan kayu sugi ataupun berus gigi. Dan siwak itu secara umumnya adalah sunat. Umumnya sunat. Cuma kalau kata nazar, dia jadi wajib. Atau seorang isteri yang diperintahkan oleh suami tadi wajib, kerana taat kepada perintah suami. Haram bila haram? Haram bila dia curi. Dia curi kayu sugi orang, dia pergi sugi. Haram lah. Mencuri kan, tak minta izin, kecuali dia minta izin lah. Tapi kalau minta izin pun menggunakan kayu sugi orang lain, makruh hukum dia. Makruh. Kalau curi tu haram. Keadaan-keadaan yang disunatkan bersugi tadi. Tadi berwuduk. Sebelum daripada berwuduk, ini sebelum kita berwuduk, ketika mana kita menghadap ke arah kiblat, bersugi terlebih dahulu, lepas tu basuh tangan, berkumur dan sebagainya. Baru kita mula ambil wuduk. Yang ini sebelum kita baca basmalah tu, kita bersugi terlebih dahulu. Ketika mana sebelum berwuduk. Kemudian ketika berdiri untuk solat, itu sebelum angkat takbiratul ihram. Sama ada imam ataupun makmum. Sugi terlebih dahulu, kemudian baru angkat takbiratul ihram. Kemudian ketika sakaratul maut tadi, ketika sedang nazak, kita tak mampu, kita sedang nazak, orang lain lah tolong ambil kayu sugi kan, di mulut kita. Kemudian ketika mana nak baca Quran, ketika mana nak baca hadis Nabi, ke mana nak baca kitab, nak mulakan pengajian, itu tempat kita bersugi. Selepas daripada makan, ketika mana bau mulut dah berubah, dan juga ketika mana nak masuk rumah. Ketika mana nak masuk rumah pun bersugi juga. Dalam hadis disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza daqala baitahu bada'a bisiwaki. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi mulakan langkah masuk rumah tu dengan bersiwak. Bersiwak terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi nak masuk rumah pun Nabi bersiwak. Kemudian ketika mana nak tidur,
sebelum nak tidur, lepas apa dah baca doa, dah apa semua, bersiwak. Ataupun sebelum baca doa, bersiwak terlebih dahulu. Kemudian ketika bangun daripada tidur, bangun daripada tidur pun sama juga. Kemudian kalau orang yang dah berkahwin, suami isteri, sebelum bersama, bersama dengan isteri, bersama dengan suami, masing-masing bersiwak terlebih dahulu. Itu antara tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Kemudian ada juga tempat yang makruh untuk kita bersiwak, iaitu pada ketika mana kita berpuasa. Setelah masuk waktu zuhur, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Kecuali lah lepas pada masuk waktu zuhur tu, katakan bau mulut kita ni teruk sangat, bau dia, bolehlah kita nak bersiwak. Dan juga boleh menjadi haram tadi kalau orang tu dia curi siwak orang lain. Kemudian kita nak sebutkan juga tentang kedudukan alat siwak ataupun miswak. Yang mana lebih afdal? Alat siwak mana yang lebih afdal? Yang pertama seperti mana saya sebutkan tadi, daripada kayu arak. Ni pada kayu arak. Yang lebih afdal mengikut keutamaan adalah miswak ataupun kayu sugi tu yang dibuat daripada kayu arak. Ni yang lebih afdal, lebih utama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kayu sugi yang dibuat daripada pelepah tamar, pelepah kurma ataupun pelepah tamar. Daripada pelepah tamar yang mana Nabi guna sebelum Nabi wafat. Kemudian yang ketiga adalah daripada pohon zaitun. Yang ketiga daripada pohon zaitun. Yang mana dalam hadis Nabi sebut, ni'mas siwaku az-zaitun min syajaratin mubarakatin tutayyibul fama wa tuzhibu bil kufri wa huwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata sebaik-baik siwak itu adalah daripada pohon zaitun. Maksudnya yang baik tadi daripada kayu arak, daripada pelepah kurma, pelepah tamar, kemudian baru daripada pohon zaitun. Nabi kata sebaik-baik siwak itu daripada pohon zaitun, yang mana membawa keberkatan, dapat mengharumkan bau mulut, dan juga siwak ini adalah adalah siwak aku dan siwak para nabi sebelum daripada aku. Jadi Nabi dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya menggunakan siwak, menggunakan kayu sugi. Jadi ikut urutan dia, kayu arak, pelepah tamar, pohon zaitun, kemudian tingkatan yang seterusnya ialah siwak yang masih basah. Contoh kita ambil ranting-ranting pokok kan, ranting-ranting pokok yang mana dia ada apa nama kita panggil, dia ada inilah urat-urat dia ni, bulu-bulu dia ni, kita basahkan dia sebelum kita gunalah. Kemudian barulah siwak daripada ranting yang kering pun sunat kita basahkan dia, baru kita guna. Kalau tak nanti dia mencederakan gigi kita dan sebagainya. Kemudian nanti saya sebut minggu akan datang, saya akan sebut ukuran dia, ukuran mana yang disunatkan, besar mana, panjang mana, kemudian cara nak pegang, cara nak guna. Nanti saya akan sebutkan nanti pada minggu yang akan datang lah. Jadi pada minggu ni kita sebut tentang sifat ataupun kayu miswak yang terbaik yang kita guna untuk bersiwak ataupun bersugi. Yang ni boleh belilah dekat pasaran, ada, tak mahal, RM3 je, RM3, RM4, RM5 je. Jadi yang di rumah tu boleh guna tak? Boleh, tak ada masalah, boleh guna. Tapi nak bawa masjid, adakah orang bawa kayu sugi berus gigi tak dalam poket jubah? Tak ada kan? Jadi bawa yang ni lah sesuai datang masjid. Kat rumah kita guna yang kat rumah tu. Jangan yang kat rumah pergi buang dalam tong sampah. Itu rigid nama dia. Guna dua-dua. Guna dua. Cuma yang ni lebih baik lah, lebih baik. Yang ni ada ketika yang sesuai kita guna. Yang kat rumah tu yang di rumah. Jadi amalkan menggunakan kayu sugi. Kerana ada banyak manfaat dia. Nanti minggu depan saya cerita manfaat kayu sugi untuk perubatan Islam pun ada disebutkan juga. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, ada kasta bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf.
Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.